selama 2 tahun ini kemusnahan yang begitu dahsyat, dan untuk itu kita di peringkat Gabungan Selamatkan Syria memang kita committed untuk memberikan penerangan kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya tentang isu sebenar yang berlaku, dan kita tidak mengambil daripada sumber-sumber yang lain. Kita memang turun sendiri ke tempat kejadian, ke kawasan bergolak untuk memastikan bahawa kesahihan berita kami ini. Dan kita memang berjumpa dengan rakyat-rakyat Syria dan juga para ulama tersebut. Dan kita tahu bahawa perjuangan rakyat di Syria ini bukan satu pemberontakan semata-mata, tapi adalah perjuangan rakyat menuntut pembebasan, menentang diktator. Dan mereka juga tidak boleh kita anggap sebagai pengganas ataupun pemberontak, kerana para ulama di peringkat antarabangsa telah bersidang dan memberikan mandat ataupun memberikan satu pengiktirafan kepada perjuangan mereka sebagai perjuangan pembebasan, satu jihad yang membebaskan diri mereka daripada pemerintah yang zalim, dan juga memelihara maruah mereka daripada terus diinjak oleh pemerintah tersebut. Sebab kita telah menyaksikan bahawa mangsa bukanlah terdiri daripada pejuang-pejuang sahaja, tetapi mangsa juga kita lihat kanak-kanak berumur 2 tahun, kanak-kanak yang masih bayi, dan juga orang tua. Jadi ini sebenarnya merupakan satu krisis kemanusiaan. Oleh itu kita selama beberapa bulan ini kita memang berkempen bagi meluaskan lagi kesedaran tentang isu ini. Dan kita harapkan bahawa kerajaan Malaysia juga mengambil inisiatif yang baik, yang lebih tegas dalam isu ini, kerana kita lihat apa yang berlaku sekarang merupakan satu campur tangan asing sebenarnya di Syria. Kita lihat sebelum ini kemungkinan kita dengar bahawa Amerika mahu campur tangan, begitu juga negara-negara Eropah yang lain. Tapi pada kali ini, pada 25 Mei yang lepas, kumpulan Hizbullah telah terang-terangan menyatakan sokongan mereka secara terbuka dan mengisytiharkan bahawa tentera-tentera mereka juga telah berada di bumi Syria. Jadi kita tahu bahawa ini merupakan satu campur tangan asing secara terbuka dan secara langsung di Syria, dan ianya perlu dihentikan. Jadi saya ingin minta izin untuk membacakan kenyataan media kami untuk kita fahami bersama. Gabungan Selamatkan Syria mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kekejaman dan tidak berperi kemanusiaan ke atas rakyat Syria oleh rejim Bashar Assad. Fakta kekejaman rejim Bashar terhadap rakyat Syria sekarang menunjukkan kematian 90,000 orang selama 2 tahun ataupun 26 bulan kebangkitan. Ini boleh disaksikan bahawa 114 orang mati setiap hari di Syria secara puratanya. Sehingga 8 Mac lalu, seramai 1 juta rakyat Syria dilaporkan oleh UNHCR menjadi pelarian, dan 2.4 juta rumah dimusnahkan. Kini setelah 26 bulan sejak 15 Mac 2011, tentera pembebasan yang digelar Free Syrian Army terus berjuang siang dan malam membela rakyat daripada kekejaman rejim Bashar Assad yang kejam, menggunakan kekerasan ke atas rakyatnya seperti penggunaan kereta kebal, senjata berat, memusnahkan bangunan-bangunan termasuk rumah dan masjid. Tidak dilupakan juga mereka memusnahkan sekolah dan menyebabkan para pelajar tidak boleh meneruskan pelajaran mereka. Dan kami melihat sendiri bagaimana sekolah dimusnahkan dan peralatan-peralatannya yang telah dimusnahkan diguna pakai balik oleh kanak-kanak di kamp pelarian. Namun, perkembangan terbaru di Qusair menunjukkan bahawa sekutu terbesar Iran, Hezbollah, yang berpangkalan di Lubnan telah mengisytiharkan melibatkan diri secara langsung dalam krisis di Syria. Kami, oleh kerana Hezbollah dalam bahasa Arabnya bermaksud parti ataupun tentera Allah.
Jadi sebab itu kita tidak mengiktiraf penggunaan nama Hizbullah juga. Kita menggelarkan daripada kalangan aktivis sebagai Hizbul Lat. Lata wal Uzza. Begitu. Maknanya berhala pada zaman Nabi dahulu. Itu sebenarnya mereka, kerana mereka tidak memperjuangkan agama Allah, tetapi sebenarnya mereka menghancurkan agama Allah, membunuh umat Islam itu sendiri. Kita gabungan Selamatkan Syria mengutuk pengisytiharan Hassan Nasrullah, Setiausaha Agung Hizbullah pada 25 Mei 2013 yang lalu, yang mengisytiharkan penglibatan Hizbullah secara besar-besaran di Syria. Krisis ini akan menjadi lebih buruk dan meruncing dengan penglibatan Hizbullah dalam krisis di Syria. Kerana kita tahu sekiranya ini berlaku, ianya akan menambahkan lagi konflik di sana dan akan menambah peperangan yang akan berlaku di serantau Timur Tengah dan tidak hanya berlaku di Syria sahaja. Iran tidak boleh menafikan penglibatan mereka kerana sumber kekuatan tentera dan persenjataan Hizbullah adalah merupakan bantuan dan pembiayaan daripada kerajaan Iran. Kita tahu bahawa sememangnya kekuatan mereka adalah daripada Iran, dan kita tahu bahawa dana yang mereka dapat juga daripada Iran, teknologi senjata juga daripada Iran. Beberapa sumber juga mengesahkan pembekalan senjata oleh Iran kepada kerajaan Syria melalui ruang udara Iraq. Kita telah dapat maklumat daripada pelbagai pihak termasuk Al Jazeera mengatakan bahawa terdapat penyeludupan senjata daripada Iran kepada kerajaan Bashar Assad di Syria. Walaupun kerajaan Iran menafikan, tetapi sebenarnya hakikatnya perkara ini memang berlaku, dan kita telah melihat sebenarnya beberapa orang tentera Iran juga telah ditangkap di sana dan juga persenjataan yang digunakan. Dunia tidak harus membiarkan rakyat Syria terus ditindas dan dizalimi oleh Bashar Assad dan sekutunya. Semua pihak tanpa mengira kaum dan agama harus bangkit bagi menyatakan tentangan kepada Bashar al-Assad dan sokongan kepada perjuangan rakyat Syria. Atas dasar itu, Gabungan Selamatkan Syria menyeru dan memobilisasi rakyat Malaysia bagi menunjukkan solidariti bersama-sama rakyat Syria menentang kezaliman rejim Bashar Assad dan campur tangan asing ke atas Syria. Gabungan ini terdiri daripada 33 NGO, pelbagai lapisan kaum dan agama yang bersatu hati bersama rakyat Syria menuntut kebebasan dan keamanan. Sesungguhnya, berdiam diri terhadap kezaliman yang menimpa sesama manusia merupakan satu kezaliman. Gabungan ini menuntut yang pertama, campur tangan asing di Syria oleh Iran, Hizbullah dan sekutu mereka seperti Rusia dan China mesti dihentikan segera. Kita juga tidak mahu Amerika dan juga Barat turut masuk campur di sana. Yang kedua, Kerajaan Malaysia menyatakan pendirian dan mengutuk kezaliman yang berlaku di Syria dalam sidang khas Parlimen yang akan berlangsung akan datang. Dengan ini juga diumumkan bahawa satu himpunan Solidariti Syria akan diadakan pada hari Jumaat 31 Mei ini jam 1.45 petang, iaitu selepas solat Jumaat di Kedutaan Iran yang berada di Jalan Yutan Ampang, Kuala Lumpur. Memorandum rakyat Malaysia yang diwakili oleh Gabungan Selamatkan Syria akan diserahkan kepada Kedutaan Iran. Jadi kita ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia yang tidak kira agama, kaum atau budaya, kerana ini merupakan isu kemanusiaan, bukan hanya berkaitan dengan agama dan sebagainya, dan kita seharusnya berganding bahu menyokong perjuangan ini. Dan bagi umat Islam yang bersolat Jumaat, boleh bersolat di Masjid Tabung Haji, dan kita akan bergerak ke sana secara beramai-ramai. Dan kita telah melantik saudara Abdullah Mujahid yang di sebelah kiri saya sebagai koordinator kepada himpunan tersebut bagi memudahkan perjalanan program pada hari tersebut.